Kunut hak dibaca tu terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, doa yang perlu sunat amin. Ya, dan bahagian kedua bila mana imam menyebut fa innaka takhdi. Tak payah nak amin dah. Tak payah nak amin. Amin pada sebelum tu. Doa kunut sampai situ je. Bila imam sebut je fa innaka takhdi, beres bah. Baca doa sendiri pun tak apa. Sebab bahagian kedua adalah doa personally. Doa personally. Auzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma ja'alna minal muslimin. La hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jamaah yang bahagia, Tuan Nazir dan seluruh JK Masjid Nurul Amin. Selanjutnya kepada Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap. Selanjutnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, perempuan, ibu, bapa, adik, kakak, abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Moga-moga kesemuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafak setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kerana hidayahnya, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih lagi hidup. Kerana Allah masih lagi beri kita pinjaman nyawanya kepada kita. Alhamdulillah. Makna kata hari ini boleh lagi kita tambah koleksi-koleksi, ya ini saham-saham akhirat kita. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini juga kita menyahut suruhan azan maghrib. Kita hadir sama-sama ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan sama-sama kita mendirikan salat fardhu maghrib secara berjemaah. Semoga salat yang kita dirikan dia terangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan putih dan cemerlang. Alhamdulillah juga Allah izinkan lagi kita, pilih lagi kita untuk kita berada pula di dalam majlis ilmu, ya ini di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah kurniakan kehidupan yang baik bagi kita dengan sebabnya kita di sini insya-Allah. Allah kurniakan kemudahan dalam setiap urusan kita di dunia maupun di akhirat insya-Allah. Dengan sebab juga kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah kurniakan bagi kita kemudahan dalam urusan barzakh kelak.
Moga-moga dengan asbab juga kehadiran kita dalam majlis ilmu, Allah mudahkan segala amal saleh kita. Dan moga-moga juga dengan asbab kita berada di sini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan setiap dosa-dosa kita yang telah lalu ataupun yang terkemudian. InsyaAllah ta'ala biiznillah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Jadi hadirin hadirat umat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, malam ni kita nak kongsi-kongsi. Malam ni kita nak berbicara tentang salat yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An man hafadha ala salati wa atammaha takhruju salatuhu bayda'u musfirah taqulu hafizakallah kama hafiztani والذي لا يتم الصلاة تخرج صلاته سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. Maksud daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara salat serta menyempurnakannya pula, salat itu akan terangkat ke langit dalam keadaan putih dan cemerlang. Berkata salat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara engkau sebagaimana engkau memelihara aku. Tetapi orang yang tidak menyempurnakan salatnya, nescaya salat itu akan terangkat dalam keadaan hitam legam. Ujar salat, berkata salat itu, semoga Allah mensia-siakan engkau sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Lalu salat itu dilipat-lipat sebagaimana dilipat baju-baju yang koyak dan dipukul ke muka orang yang mengerjakannya. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsanu rajulu as-salah fa atammaha ruku'aha wa sujudaha qalat as-salah hafizakallah kama hafiztani faturfa'u wa idza asa'a as-salah falam yutimmu ruku'aha wa sujudaha qalat as-salah dayakallah kama daya'tani fatullafu kama yullafu as-sawbul khalaq fayudrabu biha wajhuh." Daripada Ubadah bin Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang lelaki itu memperbaikkan salatnya dengan disempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka berkata salat kepadanya, memelihara engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana engkau memeliharaku. Lalu diangkat ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya, dan apabila tidak menjaga salatnya dengan tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka berkatalah salat, mudahan mensia-siakan engkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana engkau mensia-siakan aku. Maka digumpal salat itu
sebagaimana digumpal akan pakaian, kemudian dilempar ke muka orang yang salat itu. Au kama qala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini membicarakan tentang salat yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana salat tadi didirikan tapi tidak menyempurnakan. Salat itu dia dirikan tetapi tidak menyempurnakan dengan sebaiknya. Maka salat tadi jika tidak disempurnakan dengan sebaiknya, maka salat tadi yang hadis pertama diangkat dalam keadaan hitam legah. Jika salat sempurna, jaga rukunnya, jaga tamakninahnya yang sebaiknya, maka salat tadi diangkatlah dalam keadaan putih dan cemerlang. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat dalam hadis yang kedua, kesempurnaan salat itu kena jaga, fa atamma ruku'aha was sujudaha. Sempurna salat tadi dengan mengelok dan menyempurnakan rukuk dan sujud. Bukan bermakna salat tu buat dua benda tu je, buat semualah. Cuma rukuk dan sujud tu ramai yang tak jaga. Kesempurnaan rukuk dan kesempurnaan sujud itu ramai yang tidak menjaga dia. Terutamanya bila dia tidak jaga di situ, waktu dia sembahyang sendiri. Waktu dia sembahyang sendiri. Tapi kalau dia sembahyang berjemaah di masjid surau, insya-Allah dia jaga rukuk dan sujud sebab dia kena ikut imam. Dia tak boleh petikai pula imam tu sujud lama sangat kalau dia nak petikai. Dia tak boleh petikai lah imam tu rukuk lama. Dia kata lama pula rukuk imam ni, kata aku bangun dulu. Kata tak boleh sebab dia kena ikut imam. Sebab itu sembahyang yang paling elok, paling sempurna mengikut imam, sembahyang berjemaah. Cuma dah disebut di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa Rasulullah SAW menyatakan orang yang salat ni, dirikan salat dan sempurnakan dia, kerana di dalam rukuk dia ada 4 rukun fi'li. Dia ada 4 rukun fi'li yang disebut di dalam tu adanya tamakninah. Maka malam ni kita ulang kaji sikit lah. Bukan mari nak mengajar, mari ulang kaji. Ulang kaji nak ingatkan anak-anak. Tuan-tuan tak ada masalah. Nak ingat anak-anak generasi muda hari ni. Sembahyangnya kalah bas ekspres perdana tuan-tuan. Bas ekspres perdana Mutiara tu laju dah. Dia laju lagi benda tu lagi. Tahu-tahu salam dah. Tadi baru nampak takbir. Tadi baru angkat takbir rasanya. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi. Wah. Tu saya kata tadi, laju dia lagi pada bas ekspres perdana tu. Bas ekspres perdana tu ramai mana mengucap dalam tu istighfar. Ambil selekoh 16 ambil selekoh memang. Mengucap dalam tu. Sebab tu Ustaz Baldi Shah kata dari bebah ni duduk syurga paling tinggi sebab 9 jam duduk istighfar member dalam bah. Mana taknya ambil selekoh 16, 18. Yang ustaz ni belum tentu lagi ngajar sejam buat orang insaf tak ada, belum tentu lagi. Dari bebah ambil selekoh 16 member dalam bah. Astagfirullah. Ingat Allah 9 jam, ingat Allah direct sampai Masya-Allah. Jadi yang cerita contoh kan cerita pasal derebah tu. Cuma nak beritahu di sini tuan-tuan, kalau nanti keluar bahasa ibunda haram maaf lah. Dia bila kuliah dia keluar bahasa ibunda tu. Kita ulang kaji sikit tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam rukun salat 13 tu lah.
Kita ambil rukun yang 5, 6, 7, 8. Ha? Rukun kelima, 6, 7, 8. Sebab 4 rukun tu je ada tamak-ninah. Sebab 4 rukun tu dia ada tamak-ninah. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Keempat-empat ni disebut rukuk berserta tamak-ninah. I'tidal berserta tamak-ninah. Sujud berserta tamak-ninah, dan duduk antara dua sujud juga berserta tamak-ninah. Maka bila mana sebegitu, bila sebut berserta, maka tamak-ninah itu dia menjadi syarat sah kepada rukun tersebut. Bila dia jadi syarat sah kepada rukun tersebut, jika tidak melakukannya, sah tak rukun tu? Sah tak rukun tu? Tak sah. Sebab dia syarat sah. Bila sebut syarat ni, diibarat seperti mana nyawa lah. Kan? Rukun tu kepala, tubuh badan. Kan? Maka syarat itu diibarat sepertinya nyawa. Ada tubuh badan elok, tak ada nyawa pun, tuan-tuan boleh buat apa? Ada tubuh badan cantik, tertarik, menarik, memang debong, tapi tak ada nyawa, boleh buat apa? Tak ada buat apa. Maka begitulah diibaratkan rukun dan syarat dalam salat. Mesti ada sekali. Maka yang banyak tertinggalnya di situ adalah tamak-ninah. Kerana keempat-empat rukun tu ada tamak-ninah. Ada orang kadang-kadang rukuknya tanpa tamak-ninah. Itu yang dikatakan, orang kata apa, sembahyang catut ayam. Tu siap beres dah. Kan? Beres. Oh. Lalas selama hari ni salat, apa pun tak ada. Betul kan? Apa pun tak ada. Sebab tu dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah bersabda, "Atimur ruku' was-sujud." Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Dengan arti kata, mesti dengan tamak-ninah. Kenapa ditekan rukuk dan sujud? Kerana ramai yang rata-rata yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya, apa sabda Nabi SAW yang mafhumnya? Seburuk-buruk pencuri ialah mereka yang mencuri di dalam salat. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, seburuk-buruk pencuri ialah siapa? Mereka yang mencuri dalam salat. Seburuk-buruk pencuri. Mana kata orang yang mencuri dalam salat ni lebih buruk lagi daripada orang yang mencuri luar salat. Walaupun kita tahu mencuri itu memang buruk dah. Kan, perkara yang keji, mencuri tak ada lagi. Setakat hari ni tuan-tuan pergi jumpa pencuri, bagus, baik mencuri. Malam ni masjid mana pula dia kata. Tak ada lagi setakat ni orang puji mencuri. Kan? Maka ada lagi yang buruk lagi. Ada lagi yang seburuk-buruk pencuri. Siapa dia yang mencuri dalam salat? Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, dah macam mana nak mencuri dalam salat?" Ya Rasulullah, dia kata, "Dah tengah salat nak mencuri apa?" Dia kata. Sahabat kata, "Macam mana ya Rasulullah curi dalam salat ni?" Maka jawab baginda Nabi SAW, siapa dia yang seburuk-buruk pencuri ini? Iaitu mereka yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Itu dia seburuk-buruk pencuri. Siapa yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Sebab tu dalam hadis tu jelas menyebut atimur ruku' was sujud. Sempurnakan. Nak baik salat, sempurnakan rukuk dan sujud. Kerana apa? Ramai yang tidak menjaga rukuk dan sujud, terkadang meninggalkan tamak-ninah. Rukuk tapi tak ada tamak-ninah. Maka apa dia tamak-ninah? Tamak-ninah itu ialah berhenti selepas bergerak atau berhenti sekejap dalam kadar masa menceraikan antara dua pergerakan. Yang afdalnya ialah berhenti bagi tempoh membaca 3 kali tasbih
yang telah ditentukan. Maka disebut dalam sabda Nabi SAW, apabila seseorang kamu rukuk, maka sebutlah di dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi salasan, faqad tamma ruku'ha, maka sempurnalah rukuknya. Wa dzalika adnahu, menyebut 3 kali itu adalah sekurang-kurang sebutan. 3 itu adalah sekurang-kurang sebutan. Sebab apa kena sebut tasbih? Kerana apa? Nak menyempurnakan tamakninah tu. Kalau tidak disebut tasbih tu, maka dia akan segera rukuk dan segera i'tidal. Maka dengan menyebutnya, dia mampu menyempurnakan rukuk tadi. Dalam keadaan apa? Dia berhenti selepas 2 pergerakan dia. Daripada i'tidal jadi rukuk. Maka tenang dia dalam kedudukan rukuk, barulah dia bangkit untuk i'tidal. Cuma ada perbahasan di situ. Syekh Mubarakfuri menyatakan dalam kitabnya Tuhfazul Wahzi, membicarakan tentang sebutan tasbih di dalam rukuk dan sujud. Maka Syekh Mubarakfuri mengatakan menyebut 1 kali paling kurang sempurna. Menyebut 1 kali adalah paling kurang sempurna. Menyebut 3 kali kurang sempurna. Seperti mana hadis Nabi tadi lah. Wa dzalika adnahu. 3 kali itu adalah sekurang-kurang sebutan. Menyebut 5 kali pula sederhana sempurna. Menyebut 5 kali sederhana sempurna, yang paling sempurna dengan kita sampai tahap ketenangan dalam rukuk itu dengan menyebut 7 ke atas. Dengan menyebut 7 ke atas. Sebab apa? Nak datangkan ketenangan dalam rukuk tersebut. Tapi terpulanglah sekurang-kurangnya 3 kali. Kalau nak rasa sempurna lagi, sebut 7 kali. Tak panjang pun sebut 7 kali itu sebenarnya. Kan? Subhana rabbiyal azim, nak sebut wa bihamdihi, terpulanglah tuan-tuan. Nak sebut subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, pulang. Cuma jangan menyanyi dah lah, tu je. Dia apa-apa tasbih pun boleh sebut. Janji dia tasbih. An subuhun kudusun, subuhun kudusun, boleh sebut. Subhana jabbarut pun boleh sebut. Dia ada 9 bacaan yang Rasulullah SAW baca berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Cuma yang masyhurnya subhana rabbiyal azim. Itu yang masyhur. Sebab apa? Dia berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam perintahnya supaya kita bertasbih dalam suratul Waqiah pada ayat 70 lebih dan ayat terakhir, sabbihisma rabbikal azim. Maka praktikalnya pada rukuk. Praktikalnya pada rukuk. Arahan Allah dalam surah Waqiah, sabbihisma rabbikal azim. Maka bertasbihlah kepada Allah yang Maha Agung. Maka kita praktikalkan bacaan itu diletak dalam rukuk. Maka kita menyebut subhana rabbiyal azim. Begitu juga bacaan dalam sujud. Sujud sama juga tuan-tuan. Apabila seseorang itu sujud, maka berkatalah subhana rabbiyal a'la. Nak tambah wa bihamdihi, itu pulang. Sama aja. Sempurna bacaannya adalah 7 kali dan ke atas. 3 tu kurang sebutan. Maka arahannya mana? Arahannya pada surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Maka kita dipraktikkan bacaan itu dalam sujud. Maka sebab itu dalam sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah dengan ketinggiannya. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rukuk syarat sah dia mesti rukun sebelumnya sah.
baru sah rukuk. Rukun sebelumnya sah, baru sah rukuk. Apa dia? Qiyam dan Fatihah. Dua tu sah, baru sah rukuk. Sebab rukun 13 ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berkait di antara satu sama lain. Dia berkait. Satu fi'il 13. Satu je fi'il 13 fi'il. Mayah mula lah. Sebab dia berkait. Maka nak sah rukuk mesti sah qiyam dan Fatihah. Yang kedua, syarat sah rukuk mesti melakukannya. Rukuk tu dia lakukan sebab solat, bukan sebab kena baling selipar, baling batu lah. Sebab solat. Ketiga, mesti lakukan rukuk dengan tamakninah. Keempat, syarat sahnya membungkukkan badan sehingga kedua tangannya dapat mencapai kedua lututnya. Afdal rukuk ialah dengan meluruskan kepala dan badan seperti sekeping papan. Dan afdalnya lagi kakinya, iaitu betis dan pahanya lurus dalam rukuk. Paha dan betis dia lurus, tangan bagi lelaki lurus, dan sunnahnya membuka jari jemari, rukun. Dalam rukuk kena buka jari macam ni. Dia ada 5 keadaan jari dalam solat. Dia tak sama. Ketika rukuk buka, betul-betul tapak tangan kita ni atas kepala lutut kita. Jangan lutut member sebelah. Lutut ni kita sendirilah. Tapak tangan ni ngam-ngam, jari dibuka, letak atas kepala lutut. Maka dia akan betul rukuk ni. Dia jangan bawah lutut, jangan atas pada kepala lutut. Dia jadi tak, darjah degree-nya tak kena. Bukan batas salat, tak. Kesempurnaan tu tak dapat. Dia nak sempurna betul-betul atas tapak jari kita ni, atas lutut. Buka jari. Sunnah. Ketika sujud, jari dirapatkan. Ketika sujud, jari rapat. Ketika duduk antara dua sujud, jari dirapatkan. Sunnahnya jangan lebih kepala lutut tangan tu. Dia ngam-ngam je dengan kepala lutut jari kita. Sunnahnya kita nak rapat sunat pahala. Dengan lebihnya ni, orang tak ni Rasul tak nampak. Di sini je. Tu masa duduk antara dua sujud. Duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan dengan bila mana Nabi duduk tasyahud, tangan kirinya lurus atas lutut, tangan kanannya dilipatkan 3 jarinya, dan jari telunjuknya ditunjuk terus ke hadapan. Dan bentuk ibu jari, pada ibu jari ini seumpama dilihat 50. Huruf 50. 50 bahasa Arab kan bulat 5. Maka kedudukan tu macam terus je, bukan masa asyhadu tu. Duduk dah macam ni dah. Itu dalam hadis Nabi SAW. Ditegakkan masa bila? Masa asyhadu an la ilaha illa, asyhadu an la ilaha illa, naik, ha illallah, baru naik. Dan mata kita, sunnahnya nak dapat pahala sunnah, mata, anak mata melihat pada ujung jari. Mata melihat pada hujung jari telunjuk sendiri, bukan telunjuk member sebelah. Kan ada pula tengok member sebelah, tengok yang sendiri dulu. Itu keadaan kedudukan jari dalam salat. Ketika takbiratul ihram, Rasulullah SAW menjarakkan sedikit, jarangkan sedikit. Jarangkan, dia tak dapat dijarakkan. Dia jarak. Yang nak dapat 2 pahala sunnah, angkat kat sini lah. Tapak tangan ke depan, jari keluruh ke atas. Dia kat sini. Dapat 2 pahala sunnah. Dalam Syafi'i ada 2 kaedah. Satu kaedah di dada. Rasulullah ada pernah angkat di dada. Satu kaedah dalam kita,
Rasulullah pernah angkat di bawah telinga. Maka nak dapat 2 pahala angkat kat sini. Dapat pahala apa? Telinga dan dada sekali. Kalau kat sini, tu lain. I'm surrender. Nama dia. Sini je. Macam azan. Azan. Jadi terhormat Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan dia. Itu keadaan rukuk tadi lah tuan-tuan. Maka cuma diingatkan tu kita buat, kita bicara kepada malam ni untuk bila semayang di sini. Bila semayang berjemaah, insya-Allah dia akan follow imam tu. Saya ringkaskan, lepas kita sujud, lepas rukuk tadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bangkit i'tidal. Maka sempurnakan i'tidal. Dia tidak dikira sah salat jika mana daripada rukuk tu kita bangkit separuh tu masih dalam keadaan tidak tegak. Kita bangkit separuh terus kita sujud. Maka tak sah. Kerana apa? Satunya rukun i'tidal tu tidak sempurna. Maka i'tidal, bila sebut i'tidal ni berdiri tegak, maka kena tegak. Sebab kaedah dalam salat berjemaah pun begitu tuan-tuan. Konsepnya dalam salat berjemaah, imam akan menyebut sami'allahu liman hamidah. Imam sebutlah. Maka makmum sebaiknya, seloknya dalam konsep semayang berjemaah, dia tak perlu sebut dah sami'allahu liman hamidah tu. Malah kalau semayang sendiri, cukup bagi dia menyahut seruan daripada imam. Sebab tu dalam sabda Nabi SAW, iza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah, faqalu, maka berkata, faqalu ramai makmum kat belakang lah maksudnya, kata apa? Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dia sahut macam tu je. Imam je sebut sami'allahu liman hamidah. Makmum terus bangkit menyebut Rabbana lakal hamdu. Itu waktu bila? Waktu dah i'tidal. Waktu dah i'tidal, bukan bangkit daripada bawah tu. Sami Allah tu adalah bacaan ketika nak bangkit daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah adalah bacaan kita nak bangkit daripada rukuk. Maka bila i'tidal, dah i'tidal, bacaannya Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Nak tambah lagi terpulang tuan-tuan. Nak tambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Terpulang. Cuma nak beritahu kat sini terhormati Allah Subhanahu wa taala, fa innahu man wafaqa qauluhu qaulan malaikah ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Sesungguhnya sesiapa yang mengucapkan bersamaan dengan ucapan malaikat. Ini ucapan apa yang sama? Allahumma Rabbana lakal hamdu tu. Ataupun Rabbana lakal hamdu. Terpulang. Siapa yang wafaqa, yakni bersamaan sebutannya dengan sebutan para malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Andai kata jika kita bangkit tadi tu sebutannya sama dengan malaikat, sama-sama dengan malaikat menyebut Allahumma Rabbana lakal hamdu, maka apa kelebihan yang Allah berikan? Allah hapuskan segala dosa dia yang telah lalu. Ini kelebihan dia. Maka dalam konsepnya tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu konsep semayang berjemaah lah. Maka syarat sah i'tidal secara ringkas, rukun rukuk sah, baru sah i'tidal.
Lakukan iktidal kerana lakukan rukun salat bukan sebab lain. Buat iktidal, melaksanakan iktidal dengan tamakninah. Badan tegak, tidak memandai jika seperti orang sedang rukuk, tidak memanjangkan lebih daripada kadar membaca doa yang sunat dan membaca suratul Fatihah. Itu kadar iktidal. Kadar berdiri iktidal, kadar dia macam tu. Seperti mana baca surah Al-Fatihah. Kecuali syarat sah yang serahnya boleh panjang iktidal, tetapi pada rakaat yang terakhir. Boleh dipanjangkan iktidal dalam rakaat yang terakhir kerana biasanya ada apa? Ada kunut rawatib dan juga kunut nazilah. Ada dua benda tu. Maka dibolehkan panjang pada rakaat terakhir. Kunut ada dua, kunut panjang dan kunut pendek. Tuan-tuan nak mana satu? Yang pendek ke yang panjang? Yang mana nak? Pendek. Okey, kalau yang pendek kunut. Kalau panjang mungkin hari esok baru habis. Dia kunut pendek bagi menggantikan mereka yang tak hafal kunut. Panjang, yang panjang tu tak hafal. Ada sebahagian dia ambil mudah. Dia kata apa? Bila sekali solat subuh, dia kata, ya tak apa, kita ganti sujud sahwi je lah. Bukan dia lupa. Itu sengaja lupa. Sujud sahwi syarat dia lupa atau terlupa. Allah Ta'ala alam lah. Mungkin satu hari 50 ekor semut makan. Lama lupa. Sebab guru saya kata seekor semut kalau makan, masa ngaji pondok dulu lah, seekor semut 40 hari benak, dia kata. Jenuh kita 40 hari benak, kena 50 ekor ni kali 5. Berapa lama benak. Jadi tuan-tuan Allah SWT, maka ajarkanlah kunut yang pendek. Apa dia kunut pendek? Allahumma ighfirli ya Ghafur. Baca doa tu je. Tu je lah. Allahumma ighfirli ya Ghafur. Jangan pula bang biar dibaca kunut pendek. Allahumma hdini. Beres bawah dia kata. Tu kan. Kunut pendek maka dibahaskan dalam kitab Fiqh min Haji. Ini dengan membaca Allahumma ighfirli ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun. Nak cantik, lepas baca tu tutuplah dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Sebab apa kena sebut selawat? Sebab dia sunnah abad. Tidak kena sujud sahwi juga. Tidak kena sujud sahwi juga. Selawat jangan tinggal. Sebab syarat kena sunat abad, tinggal sujud sahwi. Dalam subuh ada 3 tu. Berdiri ketika membaca kunut sunat abad, membaca doa kunut sunat abad, membaca salawat di dalam kunut adalah sunat abad. Tinggal 3 sujud sahwi. Tapi jangan buat 6 kali pula sujud. Ada pula 3 tinggal 6 kali ya, terima tuan Ustaz. Dia sujud sahwi 6 kali sebab 3 kali dia tinggal. Tak, 2 kali je lah. Cuma tertinggal salah satu tu, tetap kena sujud sahwi. Sunat abad, sebab dia sunat abad. Bagi kita Syafi'i memang seboleh-bolehnya di bila mana tertinggal sunat abad kena sujud sahwi. Itu dalam Syafi'i. Tapi bukan terlupa, bukan sengaja lupa. Kan ada orang tak ingat kunut, tak apa sujud sahwi je lah dia, tak boleh. Maka ajar yang pendek tu, Allahumma firli ya Ghafur. Tutup je lah dengan selawat. Tapi jangan sampai ketua hak tu. Dia kata yang pendek ada, baca pendek lah sampai sudah. Tak jadi masalah. Tak nak baca pun tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak baca kunut, mudah aja. Mari sembahyang subuh berjemaah, selesai masalah. Betul Ustaz? Tak nak baca kunut sangat. Susah nak hafal. Tak ada masalah. Hari-hari sembahyang semua kat masjid ni. Selesai dia punya bacaan kunut dia. Sebab apa? Dah baca niat mengikut imam.
Sunat bagi makmum menadah tangan dan mengaminkan doa qunut itu. Kan dah sebut situ dah. Maka dah tak ingat amin. Allah terima macam Allahumma hadina biman hadait. Amin. Sampai jangan amin sampai Rasulullah SAW pun dia buat amin juga taklah. Qunut tu terbahagi kepada dua. Kan? Qunut hak dibaca tu terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama doa yang perlu sunat amin. Ya, dan bahagian kedua bila mana imam menyebut fa innaka takhdi. Tak payah nak amin dah. Tak payah nak amin. Amin pada sebelum tu. Doa qunut sampai situ je. Bila imam sebut je fa innaka takhdi, beres bah. Baca doa sendiri pun tak apa. Sebab bahagian kedua adalah doa personally. Doa personally. Ulang Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Doa je Ustaz ya. Sebab tu je ingat. Yang tu je ingat. Baca Allahumma barik. Member sebelah ini dengar berada ni apa hal baca doa makan dalam qunut dia kata. Oh. Doa juga kan. Sebab apa? Minta keberkatan pada rezeki. Fima a'taitana, apa yang kau rezeki, apa yang kau beri kepada kau. Tak ada masalah. Yang tak bolehnya tuan-tuan nyanyi lagu Isabella, tak boleh lah. Tak boleh lah. Itu kena faham konsep dia. Dan tuan-tuan macam Allah SWT itu dia. Sunat ba'at tak banyak. Dia ada 7 sahaja. Selebihnya sunat-sunat lain lah. Sebahagian ulama mengatakan ada 500 sunat dalam solat. Ada sebahagian ulama mengatakan ada 800 perkara sunat dalam salat. Ada sebahagian lagi ulama mengatakan ada 1000 perkara sunat dalam salat. Dr. Wahbah Zahili menyatakan dalam kitab dia ada 40 perkara sunat dalam salat yang besar yang kita boleh nampak. Dr. Wahbah Zahili terangkan dalam kitab dia Fiqhul Islam wa Adillah dia merungkaikan sedikit ada 40 lebih sahaja. Cuma banyak tu sebab apa? Perkara sunat kita kena tahu lah. Perkara sunat ni kita kena tahu dia adalah satu perkara yang menyempurnakan yang wajib. Sunat ni satu perkara yang menyempurnakan perkara wajib, satu perkara yang memudahkan meletakkan nama kita dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Allah sangat mengasihi bagi mereka yang mengamalkan sunnah tadi. Itu maksudnya. Sebab Allah suka. Sebab tu kita buat perkara sunat. Banyak perkara sunat dalam salat yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang 3 lagi duduk dalam sunat ba'at ni. 3 lagi dalam tasyahud awal. Dalam tahiyat awal. Itu apa dia? 3 tu duduk ketika tahiyat awal, membaca tahiyat awal, membaca selawat ke atas Nabi SAW. Maka ketiga-tiga tu adalah sunat arba'at. Tinggal kena sujud syahwi. Satu lagi yang ketujuhnya dia berada dalam bacaan tahiyat akhir. Dia berada dalam bacaan tahiyat akhir iaitu apa dia? Wa ala ali Muhammad. Dia ni membaca selawat ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tuan-tuan salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak salat? Sah salat. Selesai. Tapi jangan jadi pemalas lah baca sampai habis. Aduh. Kan? Walaupun hukum membaca kama sallaita alaihi, ini salawat Ibrahimiyah itu hukumnya adalah sunat hayat. Baca dapat pahala, menyempurnakan bacaan tahiyat akhir tu. Tu saya kata tadi jangan malas baca. Bukannya panjang pun. Beres bah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala nak sempat sujud cara ringkasnya Allah perintahkan umirtu. Allah sekali sebut dalam hadisnya umirtu, aku dia perintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Kan?
Allah diperintahkan, Rasulullah SAW menyatakan aku diperintahkan supaya sujud antara adalah di atas 7 anggota, yakni dahi. Rasulullah SAW isyaratkan hidung. Dahi Rasulullah isyaratkan hidung. 2 tapak tangan, 2 lutut, kedua-dua lutut, kedua-dua kaki. Maka dia menjadi syarat sah kepada sujud. Maka Rasulullah menyatakan jangan ada yang menghalang dahi daripada pakaian yang kamu pakai, dan juga jangan terhalang dengan walaupun sehelai rambut sekalipun. Maka syarat sahnya apa? Sujud atas 7 anggota. Syarat sahnya apa lagi? Dahi dibuka 1/3. Dahi ini dibuka 1/3. Waktu macam ni nak jalan-jalan beres semayang, kita angkat je lah kopiah tu, buka 1/3 dia kena buka. Sunnah apa? Sunnah pada. Syarat sahnya lagi apa? Menekankan sedikit dahi. Syarat sah dia lagi menekankan sedikit dahi. Syarat sah dia apa lagi? Iaitu mesti sujud kerana Allah, sebab salat, bukan sebab hak lain. Syarat sahnya lagi mesti dilakukan dengan tamak-ninah. Dan syarat sahnya juga ialah punggung. Dia lebih tinggi daripada kepala. Kedudukan sujud tu, punggung ni lebih tinggi dari kepala. Maksudnya jangan sujud macam ni. Ada orang sujud macam ni, macam sembah Firaun tu. Tak. Dan juga Rasulullah SAW tidak bagi, tak suka orang yang ketika sujudnya dia meletakkan lengan di atas tempat sujud ni. Lengan dia letak atas tempat sujud macam ni. Maka Rasulullah kata ini adalah seumpama pembentangan anjing lah. Maka sebab tu dalam sujud orang lelaki kena buka kepak sikit. Tapi kalau sembahyang berjemaah janganlah berkepak sangat. Kan kena siku pula member sebelah. Kan? Jangan dia betul-betul Rasul kata suruh kepak, dia berkepak. Orang sembahyang jemaah ni, sembahyang sendiri lah tak kamu lah, kamu nak kepak apa? Kan? Sembahyang jemaah 3 kadar ruang yang ada tu masuk. Tuan-tuan. Jadi tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kaki belakang kena lipatkan jari ke depan. Jangan ke belakang, dia ke menghela kiblat. Kaki tu ibu jari mesti menghela kiblat, seboleh-bolehnya ke 10 jari tu lipat, seboleh-boleh. Tapi kalau ada go out, boleh kata apalah. Kan? Tahu tak? Go out. Saya nak kata apalah, jangan paksa member pula. Kan? Ada sampai tahap saya dia kata kalau tangan kaki dia kudung macam mana Ustaz? Takkan kau nak suruh dia keluar kaki kat kudung tu, memang tak keluar lah. Bukan kau cicak ni. Sebolehnya, seboleh. Paling tidak kalau boleh sejarilah lipat. Kalau boleh 5 jari itu dilipat. Sebab apa? Tidak sempurna sujud jari tegak. Ibu jari kita tegak ni tak sempurna sujud. Berdiri sebelah tegak, sebelah jatuh ni pun tak sempurna kedudukan sujud. Masa bila jadi macam ni? Bila dia sujud kali kedua. Kan kali pertama cantik, bila kali kedua berat dia angkat kaki, sebab kaki kiri kan duduk antara 2 sujud. Dia sengit dah duduk kan. Dia malah nak angkat, biar kaki terebeh ini sebelah ni tegak. Tak sempurna. Tak batal salat, cuma sujudnya tidak sempurna, itu sahaja. Jadi dalam hati Allah Subhanahu wa taala masa istain, betul tak tuan-tuan? Masa istain. Okey. Jadi duduk antara 2 sujud tamak-ninah, cuma kadar duduk antara 2 sujud ni tuan-tuan, kadar lama dia. Kadar dia adalah seperti mana membaca tahiyat yang pendek. Kadar duduk antara 2 sujud, sebab dia ada tamak-ninah. Maka kadar dia seumpama panjangnya kita membaca tahiyatnya pendek. Sunnahnya duduk iftiras lah. Duduk iftiras bagi yang boleh lah. Macam saya cakap tadi, bagi yang boleh. Jangan paksa pula member kaki bengkak suruh duduk iftiras jeng. Mana yang boleh buat. Maka cuma bezanya antara Allah Subhanahu wa taala, rukuk kita baca tasbih, i'tidal kita bertahmid, membesarkan Allah, memuji Allah. Sujud kita bertasbih. Dalam i'tidal, dalam duduk antara 2 sujud, kita tak tasbih, kita tak tahmid, kita tahlil, tapi kita membaca doa. Maka adab baca doa janganlah jangan kelang-kelibut. Kenalah sebut satu persatu. Itu adab dia. Sebab tu dia ada tamak-ninah, sempurnakan
bacaan tu dengan menyebut dengan betul kan, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Maka guru saya kata 8 ni adalah doa besar yang kita mohon sebagai orang mukmin. Besar doa ni tuan-tuan, walaupun nampak setik-setik sebentar satu persatu. Tapi doa besar. Sebab tu dia dimulakan dengan minta ampun, ditutup dengan maaf. Sebab 6 di tengah tu, 6 tu besar. Apa dia? Pertama kita minta ampun. Yang kedua kita minta rahmat. Rahmati aku ya Allah. Yang ketiga kita minta Allah tu taat. Benda besar. Yang keempat kita tutup, Allah angkat darajat. Yang kelima kita minta Allah rezekikan kita. Yang keenam kita minta Allah beri hidayah. Yang ketujuh kita minta afiah. Maka kita tutup dengan wa'anni, maafkan aku ya Allah. Kerana apa minta besar sangat ni? Layak tak aku nak minta ni ya Allah? Sebab kita kenal diri kita macam mana kan. Kalau lah solat tengah langgang lagu mana kan. Maka sebab itu dia ada tamak ninah di situ. Maka doa itu dibaca dengan sebaiknya, dengan pengharapan kepada Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis kursinya, salat itu terbahagi kepada 2. Salat itu terbahagi kepada 2. Satunya hak Allah, satunya hak hamba. Hak Allah menerima, memakbulkan apa yang dimohonkan oleh hamba. Dan hak hambanya pula dalam salat, apa dia? Doa, duduk, sujud, rukuk, sujud dan doa. Aku ulang dia sama. Hak kita tu lah. Kita minta dengan Allah. Maka dalam solat tadi ada patuh, ada rukuk, ada sujud dan ada doa. Itu bahagian kita. Bahagian Allah apa? Makbul. Ini Allah menerima akan permintaan kita, apa yang kita mohon dalam salat. Jadi terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala alam. Sekadar itu saja yang sempat kita bicarakan secara ekspres malam ni berkenaan perkara ni. Kia ekspres ni. Sebab apa ditekankan kesempurnaan itu adalah pada rukuk dan sujud. Dengan arti kata apa? Jaga tamak ninah tu sebenarnya. Jangan sembahyang terlalu cepat sangat sehingga mana meninggalkan tamak ninah, sehingga mana salat yang kita dirikan tidak diangkat kepada Allah dalam keadaan putih dan cemerlang, bahkan diangkat dalam keadaan hitam legah, sehingga mana salat itu dilempar balik kepada kita. Jadi kita mati Allah Subhanahu Wa Taala, the turning point di sini. Saya sekali cakap Jawa. Apa dia the turning point dia utama tuan-tuan, kita bincang perkara ni. Saya suka bincang perkara ni adalah untuk menggalakkan karya ahli-ahli karya datang masjid. Datang masjid ramai-ramai. Sebab apa? Bila kita datang ke masjid sembahyang berjemaah, banyak sangat kelebihannya. Hak yang baca tak betul jadi beres, yang tak ingat bacaan jadi beres, yang perbuatan rukun fa'linya tak berapa kena jadi beres, rukun kaulinya jadi beres. Sebab apa? Bila mana dia menyebut mengikut iman. Yang tak tahu solat, suruh dia mari berlatih, praktikal sembahyang terus berjemaah kat masjid, selesai. Cuma yang saya cerita kita bincang ini, bila dia sembahyang sendiri tu kena beringat. Sebab bila saya sembahyang sendiri ni, dia tinggal ni banyak. Rukuk nak cepat, sujud nak cepat, lalah apa pun tak dapat. Maka konsepnya macam mana? Yang lupa doa kunut suruh mari sembahyang berjemaah subuh hari-hari. Selesai masalah dia. Tu matlamat poin saya sebenarnya. Nak ajak orang karya ni mari sembahyang berjemaah, selesai masalah semua benda. Kan? Semua diselesai, ditanggung imam dia. Kan? Tak ingat niat, suruh dia baca niat pendek cukup. Tak payah paksa dia baca panjang-panjang. Cukup ada qasad ta'arud dan ta'yin saja.
Mari nanti semayang isyak, cukup ajar dia sahaja aku salat fardu isyak, dah cukup. Kan? Suruh dia angkat takbir. Lafaz baca sahaja aku salat fardu isyak, angkat takbir Allah dalam hati sahaja aku salat fardu isyak, bar, dah selesai. Dah berapa? Nak baca usolli 5 tahun buat habis usolli. Duk usol tak habis usol dia. Us tak masuk lah. Us pang sekali usolli fardu baru boleh masuk. Jeng sungguh. Dah ajar dia je. Suruh dia baca lafaz tu bahasa Melayu ke, bahasa Jawa ke terpulang. Kan? Lafaz tak termasuk dalam rukun. Sebut bahasa Melayu pun tak apa, sahaja aku salat fardu isyak. Kan? Dalam hati pun sebut saja aku salat fardu isyak. Sudah ada qasad, sudah ada ta'arud, sudah ada ta'yin. Beres apa? Jangan pening-pening kepala. Wallah ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang tu, kekurangan tu datang daripada kekurangan saya lah. Kekurangan ilmu saya jika ada salah silap dalam pencapaian kita boleh maklum lah. Dan juga minta maaf juga jika terkasar bicara dalam perkongsian kita malam ni. Moga rahmati kita, Allah berkati kita, Allah kurniakan kebaikan dalam kehidupan kita dalam dunia dan akhirat, insya-Allah. Allah terima segala amal baik, amal soleh, amal kebajikan yang kita lakukan, insya-Allah. Dan moga-moga Allah sentiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita untuk terus kita melaksanakan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, yang mana tanggung di dunia, jawab dekat akhirat lah amanah tu. Kan? Betul tak? Tanggung kat dunia, jawab kat akhirat. Baru jadi tanggungjawab. Wallahu ta'ala alam. Saya doakan hadirin hadirat rahmati diberkati insya-Allah. Semua hadir pada malam ni Allah kurniakan umur yang barakah insya-Allah. Rezeki yang barakah insya-Allah. Kehidupan yang baik dunia dan akhirat, dikurniakan keluarga yang sakinah wal mawaddah warahmah insya-Allah. Dikurniakan teman-teman sahabat-sahabat yang sentiasa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar insya-Allah. Dan dikurniakan kita bertemu berhimpun semua nanti dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala biiznillah. Amin amin Allahumma amin. Tangguhkan jasa kita dengan kifaratul majlis dan juga suratul asy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kalau ada yang nak bantu madrasah saya, saya jaga anak-anak fakir miskin sebenarnya. Anak fakir miskin dan anak yatim yang miskin. Anak yatim yang kaya saya tak jaga lah, sebab dia kaya aku jaga. Dan anak-anak di sana saya tak kenakan yuran apa-apa sebenarnya. Kami tanggung sepenuhnya. Dekat William lama. Jadi tuan-tuan kalau ada jumpa keluarga yang susah, betul-betul susah, lepas tu dan anak dia nak belajar, saya tengah cari dalam 15 orang untuk penuhkan madrasah saya tu. Syarat dia nak belajar, jangan buat perkara yang tak tegar, nanti aku hantar balik. Sebab saya nak yang belajar, sebab saya buka, kita tukar sistemnya, bukan hanya sekadar menjaga, tapi kami buat sistem madrasah yang ni bahagian pagi tahfiz, petang dia belajar ilim lah, belajar ilim kitab lama, fadhu ain lah maksudnya. Jadi tu dia, kalau ada tuan-tuan ada yang memang keluarga susah, anak ramai, biasa orang-orang yang kita lah, biasalah kalau orang lama ini tu lah, kadang biasa anak dia ramai. Jadi kalau tu boleh, saya tak cas apa-apa yuran. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.